Assalamualaikum bang. Sorry bang, ni baru ada kelapangan sikit nak reply apa semua. Bulan puasa ni pun sibuk juga dengan kerja-kerja apa semua. Macam tu lah bang, kita jalan je lah bang. Jalan, tapi kadang-kadang tu nak kena sembang juga dengan, walaupun bukan majlis nak kena sembang juga. Buka, bagi pecah minda kat orang supaya benda ni orang terfikir sedikit bang, mesti ada terfikir dalam hati mereka lah. Maksudnya, ish, betul ke apa dia ni cakap lah, ilmu ni ada, benda ni ada. Try Google tengok, bila mereka Google berlambak keluar baru mereka tahu. Jadi macam ustaz-ustaz ni, mereka ni bergantung, terlalu bergantung dan terlalu berpegang kepada ilmu mereka, ilmu yang mereka ada. Mentang-mentang mereka belajar jauh sikit, mereka belajar panjang apa jauh sikit lah, belajar mengaji tinggi sikit, mereka pegang pada ilmu mereka tu lah. Jadi melainkan daripada apa yang mereka belajar ni, semua orang tak betul lah. Mereka duk berpegang pada ilmu mereka tu. Itu yang jadi masalah. Bila kita refer balik ayat Quran pada mereka, mereka kata, oh ni ayat mutasyabih, mutasyabihat, mutasyabihi, macam-macam ayat lah. Mereka kata, ni ayat mutasyabihat ni Tuhan bagi kiasan, dia bukan ni. Yalah, takkan semua ayat yang kita bagi kat mereka Quran refer tentang benda ni, tentang apa mengenai Tuhan apa semua, takkan semua ayat mutasyabihat kan. Jangan jadi bodoh, gila ke apa. Quran tu nyata dan terang. Begitu jugalah macam mana Ustaz Abid Liu kena. Kalau kita tengok abang, ada satu Ustaz Abid, video Ustaz Abid Liu tu saya tengok abang, dia sendiri kata, banyakkan ustaz-ustaz bila tak masa tak kenal saya ceramah, depa tutup mikrofon, saya ceramah depa halau keluar. Ada yang kata, ni ceramah tiru ustaz yang mualaf tu ke, tiru Ustaz Abid Liu ke? Taklah, saya lah Abid Liu. Bukanlah, ni jangan nak menipu lah. Keluar. Depa berhalau berambil keluar. Depa suruh tidur di luar masjid. Lepas tu bila depa tahu Abid Liu, baru depa panggil, ni Ustaz Abid Liu minta maaf. Berjemputlah mai tidur kat dalam. Tapi Ustaz Abid Liu dia steady lah. Dia kata balik, jangan kerana saya Abid Liu panggil saya masuk tidur dalam, tak apalah saya tidur kat luar. Betapa steadynya dia. Dalam ceramah dia pun bang, saya tengok dia pun ada habaq. Saya kadang-kadang saya menangis, saya kesian tengok bangsa-bangsa apa, orang-orang yang lain, agama-agama saya yang dulu apa, masa bangsa-bangsa Cina, sahabat-sahabat saya kadang saya menangis sebab mereka tak mengenal Tuhan, tak mengenal diri, tak mengenal Tuhan. Dia cakap macam tu bang, dalam ceramah dia. Dalam ceramah dia Ustaz Abid Liu. Okay? Kadang-kadang tu saya dengan ustaz-ustaz sendiri pun, bila kita berbincang, bila kita tanya tentang mengenal Tuhan, saya kena refer pada Al-Quran. Jadi kalau tutup Quran tu, tutup Quran tu dia tak dapat jawapan. Jadi maksudnya ilmu tu duduk dekat Al-Quran, tak duduk dekat hati. Ustaz Abid Liu cakap, bagi saya memang steady lah ustaz ni kan. Kalau tutup Quran tak jumpa ayat, maksudnya Quran tu duduk tang buku, duduk tang ayat, tang kertas, tang dakwat. Kalau padam Quran tu, simpan Quran tu, bakar Quran tu, dah ilmu tak jumpa. Maksudnya apa benda, ilmu apa benda yang hampa duk bawa selama ni. Jadi Ustaz Abid Liu sendiri pun, dia pun kena macam-macam tomahan. Jadi di situlah, kalau mereka ni tak nampak lagi, tak boleh nak berubah lagi, yang perangai-perangai ustaz ni sama-sama cemburu sesama sendiri. Lepas tu pula, bila kalau macam kita ni sembang, mungkinlah kot mereka nak kata tak kena. Tapi ustaz-ustaz sendiri, ada juga ustaz yang steady juga, mereka mengaji, mereka pun tahu. Macam Ustaz Abid Liu sendiri lah, kita ambil lah Cina mu'alaf, bila sembang benda ni takkan nak kata apa lagi kan. Okey lah, Cina mu'alaf ni mungkin tak betul kot dia mengaji. Bukan kata Ustaz Abid Liu saja, banyak lagi ustaz-ustaz lain yang duk sembang pasal benda ni. Hampa kena kaji lah betul-betul. Bila kaji, dah tahu benda ni ada, dah tahu benda ni wujud, kontak lah balik, minta maaf, Pak, saya minta maaf, selama ni saya ada terkutuk lepat, saya tak tahu benda ni wujud, sekarang saya dah tahu, saya dah mengaji. Telefon lah balik, betul tak bang? Gentle lah, telefon balik.
ataupun buat penerangan, benda ni ada, jangan disalah tafsir, jangan disalah ertikan kata-kata lepas ni, benda ni memang wujud. Tapi mereka tak berani nak buat macam tu sebab mereka berpegang dengan pangkat, dengan ilmu yang mereka ada, ego yang mereka ada dalam diri mereka. Macam tu lah. Okey lah bang. Teruskan bang. Kami sentiasa menyokong daripada belakang. Kadang-kadang nak sembang tu pun, saya pun macam tempat saya ni, memang saya tengok nak kenal tu memang susah lah. Tapi bila kita cuba buka, kita tengok, buka sikit, tengok jawapan mereka macam mana. Kalau jawapan mereka duk mengalah ke hukum hakam ni, memang saya terus diam lah, tak apa-apa. Tapi kalau jawapan mereka tu steady, baru saya buka-buka sikit-sikit lah, bagi pecah minda, pecah otak. Macam tu lah bang. Okey bang. Assalamualaikum. Ni bang, ayat-ayat Quran yang kita bagi kat dia ni. Surah An-An ayat 116, Al-Baqarah lah ayat 44 lah, surah macam-macam ayat lah. Kalau kita bagi rujukan kat mereka benda-benda macam ni dalam Quran mampus mereka akan kata, oh ayat ni ayat mutasyabihat, ayat ni Tuhan bagi kiasan. Oh semua Tuhan bagi kiasan, jenuh ha. Kalau macam tu susah lah nak cakap kan. Kalau kita ambil daripada ayat Al-Fatihah, ayat pertama Alhamdulillahirrabbilalamin, takkan ayat tu pun semua kita nak cakap mutasyabihat kan. Semua ayat nak bagi kiasan, takkan ayat semua ayat kiasan Tuhan nak bagi. Ini bukan kitab kiasan, ini kitab Quran, pegangan nyata lagi terang apa benda lagi. Bila kena tang depa pula, depa refer ayat, depa bagi cukup-cukup. Okey, ni ayat Quran ni kata ni. Yang ni hang tak kata pula ayat mutasyabihat, mau depa pakai ayat Quran. Bila kita jenis raga macam ni, bubuh ayat Quran, oh ni ayat mutasyabihat. Ayat ni ayat kiasan. Macam tu pula, mampu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat, bagi aku lah sahabat, macam ni lah sahabat. Contoh dia, kalau mereka nak sebut kata ayat ni ayat kiasan, ayat mutasabihat, atau ayat yang tersirat ke apa sekalipun, mereka boleh sebut, tak kisah. Tak menjadi masalah bagi kita-kita yang mengenal Allah ni, yang mengaji ilmu mengenal Allah. Sebabnya apa yang lepas cuba nak cakap ni, kalau hampa kata Allah bagi kiasan, okey, setuju, tak ada masalah. Bila satu guru bercakap dengan satu orang tu, dia menyebut dia bersembang dengan satu orang tu, orang kata, wah guru ni duk bagi kiasan ni. Okey, guru bagi kiasan, tak ada masalah. Tetapi masalah yang selainnya adalah, hang faham lagu mana? Yang dia kias tu hang faham macam mana? Itulah nak sembang bab tu. Yang hang faham tu, peringkat hang faham lah. Lagu mana hang faham lah. Lepas tu bila bersembang dengan guru balik, guru kata boleh, tetapi itu dari peringkat tasawuf, atau itu dari peringkat fiqh. Saya masukkan ni adalah peringkat apa ni, mengenal diri. Guru cakap gitu. So itulah bila guru kata peringkat mengenal diri. So kita nak fikir pula, aku ni kenal tak kenal. Aku nak kena mengaji lagi lah, tak kenal betul lagi kot ni. Macam tu lah. Jadi nombor dua pula, mereka tak tahu dan mereka tak sedang Al-Quran tu untuk segenap umat manusia, dan lebih pada 11 ayat. Tuhan kata, beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikiran mereka. Dan Al-Quran ni yang kata lagu sembang tadi tu, kalau kata tak ada Quran yang tu macam mana pula? So hari ni dia tak tahu yang Quran yang khadim dan Quran yang muhaddas. Quran yang hang cakap tadi tu, kertas tu kalau cucuh terbakar, ayam kalau kena rendam dia kembang. Jadi bagi orang yang tak boleh baca, tak boleh menulis, tak boleh buat apa kalau tengok tu. So
dia ada peringkat. Apa tak? Cuma kalau kita pergi lebih dalam, kita tanya mereka, baiklah, yang Tuan duk mengajak ni, duk mengaji ni, bagi saya dengar ni, adakah saya ni telah terjamin selamat bila saya dengar Tuan cakap? Adakah saya telah terjamin tak masuk neraka dah sebab Tuan punya ceramah dan cakap-cakap ni? Itu yang Tuan faham, itu yang Tuan mengaji, itu yang Tuan tahu bagaimana nak bagi ceramah. Tetapi jaminan dia saya selamat ni tak mana kat ceramah Tuan ke? Tak ada. Tuan akan pergi dengan diri Tuan sendiri. Maksud kata ustaz akan pergi dengan diri ustaz sendiri. Amal ibadat ustaz lah yang akan selamatkan ustaz. Saya akan cari bahagian saya. Quran tu untuk semua orang. Kalau kata ustaz kata saya tak betul di mata Allah Ta'ala, belum tentu saya tak betul lagi. Sebab Allah Ta'ala tahu siapa untuk syurga dia, siapa untuk neraka dia. Sebab bila tanya kalau orang pekak macam mana pula nak dengar ustaz cakap, kalau orang bisu macam mana pula untuk dia baca Quran nak bagi orang dengar pula. Oh, rupanya kalau kita kaji balik, bukan sebab aku dengar hang, atau bukan sebab suara aku untuk hampa yang ramai. Ada peringkat yang tak berhuruf, yang tak bersuara. Di sini peringkat ini lain. Sebenarnya mereka tak boleh kata orang ni sesat, orang ni tak betul, orang ni betul. Tak ada. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi menghukum orang, memalu orang, mengaibkan orang atas hampa punya faham, menghukum orang lain. Oh, tak boleh lah, Masya Allah. Tapi tak apalah, brother. Terima kasih atas reply. Terima kasih. Kita jalan terus lah. Kita jalan terus. Atas ilmu Allah Ta'ala yang benar, yang berlaku dalam jiwa dan perasaan kita, termasuk akal fikiran kita sendiri. Maka tahu dalam hutan jadi gunung, tahu dalam laut jadi pulau, insya-Allah. Sebab kita jujur, benih yang baik akan baiklah. Benih yang tak baik, duduk di tempat baik pun tak baiklah. Okey. Baiklah, selamat. Macam kalau abang tengok macam Ustaz Kamilin, Ustaz Doktor lah, apalah semua, mereka ni mereka tak tahu benda ni sebenarnya. Mereka main tibai dengan apa yang mereka mengaji. Mengaji walau sampai kutub utara pun, kutub selatan pun, kalau mengaji bab hukum, mengaji bab fiqh, mengaji bukan bab ma'rifatullah ni, tak salah sembang lah. Hang tak usah duk cakap orang tak betul, orang sesat, apa semua. Bila kita tanya, mengaji tak benda ni? Mereka tak jawab. Bila mereka tak jawab, bila di depan kita mereka tak cakap, belakang kita mereka buat video YouTube pula. Mereka kata pula, oh dia ni dia tak boleh jawab soalan kita, biar pergi dia cakap dululah, apalah semua. Mana boleh macam tu. Lepas tu pula bila kena atas diri hang sendiri, biasanya saya akan mengenal dulu orang tu macam mana, saya akan menilai dulu jawapan orang tu macam mana, baru saya akan bagi komen. Boleh pula hang kata macam tu. Kan, sesuatu yang bagi saya, betul-betul dia ni religion rider. Betul-betul dia ni orang kata memang bertopengkan tu lah nak kata kan. Memang tak boleh dengan sudut dengan rakan-rakan ustaz hang kata lain kan, padahal hang dekat belakang hang buat benda lain. Macam tu lah. Macam ustaz yang duk tembak Abid Liu tu kan, tu lah bila orang ada penyakit hati pendapat saya, dia ada penyakit hati. Kalau dia betulnya hati dia tu bersih betul-betul, saya panggil dia ni Ustaz Kacang, Ustaz Abu Syafiq ni, saya panggil Ustaz Kacang.
Sebab dia pernah buat live dekat YouTube, dekat Facebook. Dia buat live sembang bab agama ni. Dia sembang sambil makan kacang bang. Makan kacang. Saya kata apa ni ustaz? Satu ustaz sembang sambil makan kacang. Jadi saya panggil dia ustaz kacang ni. Kan? Dia ni kalau dia betul-betul hati dia bersih, apa yang Abid Liu tu buat, patutnya dia pandang tu, ya Allah kesiannya mereka ni, ada lagi orang susah tara ni. Ya Allah kesiannya anak mereka tak berbaju, tak ada kasut, mereka semua tak ada rumah. Patut dia pandang macam tu. Ya Allah Abid Liu ni bagusnya dia. Tak apalah aku nak turut sumbang, aku nak pergi, aku tak berani, aku tak ada kebenaran, tak ada permit pelepasan. Abid Liu ni ada. Hang bagi duit hang 30-40 ribu, hang bagi kat Abid Liu hang tolong lagi kan. Topak-topak tu lagi kan. Kalau hang betul-betul pandang hati yang betul-betul baik. Tapi hang pandang dari sudut apa ni buat macam ni, tak boleh ni, riak lah, itulah, ini dah. Ni dah kira bagi sedekah, lepas tu menunjuk. Apa benda ni? Ada yang benda yang boleh kita tunjuk walaupun kita bersedekah. Boleh kita tunjukkan. Sebagai contohnya, derma daripada Qaryah Masjid. Contoh derma daripada Qaryah Masjid, derma kepada masjid untuk diagihkan kepada asnaf miskin tempatan. Benda tu memang kena buat lah, panggil asnaf-asnaf ni datang, ambil gambar, masukkan. Maksudnya sebagai satu bukti menunjukkan yang sumbangan anda tadi itu diagihkan, telah pun diagihkan. Nanti kan jadi fitnah pula. Kena ustaz yang buat kutipan tu, dia pergi tukar kereta pula, dah dia berkata ni dia ni tukar kereta pakai duit sumbangan apa. Jadi benda tu dia ada keadaan yang membolehkan. Contohnya macam Ustaz Abid Liu ni, dia pakai duit dia saja 1 juta, dia pakai duit dia saja. Tak termasuk dengan duit-duit sumbangan daripada syarikat-syarikat lain, daripada agensi-agensi lain yang kawan-kawan dia turut sumbang untuk dia buat kebajikan ni. Jadi dia kena ambil video benda tu, dia kena tunjukkan dekat orang. Lagi satu, saya tahu bang hati dia. Saya tahu dia ni buat video tu bukan nak meriak, nak menunjuk ke apa. Dia buat tu dia nak menceritakan ataupun nak bagi orang tengok yang masih ada lagi orang yang susah sangat-sangat, bukan kata susah sangat-sangat di ketika ini, di mana rumah pun macam pondok reban, macam rumah nak roboh, duduk pun dengan di sekelilingi dengan najis apa semua masih ada di zaman 2020 ni. Jadi benda itulah Tuhan Abid Liu tu tunjuk, sepatutnya kita lebih insaf, dan benda-benda tu kita tengok patut menginsafkan diri kita. Tapi ustaz-ustaz ni, depa pandang ni dah riak lah apalah. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah sekarang ni, Ustaz Abid Liu kata saya angkat tangan, saya cuci tangan dulu, tak apalah, saya berhenti dulu lah buat amal jariah. Macam tu puas hati lah kan, puas hati lah. Sepatutnya orang macam ni kita kena lagi bagi sokongan lah. Itulah dia bang, ustaz-ustaz ni sepatutnya kerajaan ni dia tubuhkan satu jabatan yang menguruskan ustaz-ustaz ni punya title. Sekiranya hang didapati melanggar peraturan-peraturan ataupun adab etika sebagai seorang ustaz, title ustaz hang tu akan ditarik balik, dan hang tidak dibenarkan memberi ceramah walau sepatah satu potong ayat pun di mana-mana masjid, di mana-mana tempat terbuka, di mana-mana di khalayak ramai. Tidak dibenarkan sama sekali. Patutnya dia ada satu hukuman untuk ustaz-ustaz yang macam ni. Ini balik daripada jauh sikit mengaji. Aku ada title ustaz dah, aku dah boleh sembang apa dah. Orang lain sembang belain pada aku, semua tak betul. Tak boleh lah macam tu. Kalau saya jadi kerajaan, saya tubuhkan jabatan agama Islam, saya tubuhkan satu jabatan yang menguruskan adab etika sebagai seorang ustaz. Patutnya lah. Okey bang, kita sampai di sini. Ada nak sambung kerja sikit, nak keluar saat ni, nak pergi cari lauk saat. Orang rumah dah bagi tahu ada barang nak kena beli apa semua. Okey bang, insya-Allah bang. Teruskanlah bang, walaupun kita tak boleh berlari, kita berjalan. Tak boleh berjalan, kita merangkaklah sikit-sikit. Tak boleh merangkak, kita mengesoklah sikit-sikit. Kan orang kata patah dahan bertongkat dagu, patah sayap kita bertongkat paruh, macam mana lebih kurang macam itulah bahasa peribahasa dia. Kita tak macam saya nak cakap, saya tak pandai nak cakap.
Di sudut daya layak ramai saya tak pandai. Jadi cakap sikit-sikit sembang dengan kita-kita boleh ha. Tapi kalau abang boleh cakap, teruskan abang. Jalan terus bang. Jalan, jalan, jalan. InsyaAllah. Okey bang. Assalamualaikum. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. InsyaAllah bang. Jika manusia itu sedar bahawa selain daripada dirinya ada makhluk-makhluk Allah yang lain hidup di muka bumi ini, maka haruslah kita bina hubungan, kita jaga hubungan, kita pelihara hubungan bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain, seperti pepohon, seperti bukit, pukau, gunung ganang, lautan, sungai, dan seterusnya, haiwan, dan segala makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Kita harus jaga hubungan kerana kita bersaudara dengan makhluk-makhluk Allah ini. Seandainya manusia sedar bahawa dirinya itu berjiwa, berrohani, mengabdi kepada Allah, bahawa Allah itu ada di dalam dirinya, bahawa Allah itu beserta dengan dirinya, maka tiadalah berlaku salah menyalah, tuding menuding, hukum menghukum sesama makhluk, sesama manusia. Kerana seperti mana tadi, bahawa kita ini adalah bersaudara, bukan sesama manusia sahaja. Malah tugas kita besar, iaitu bersaudara dengan makhluk Allah yang lain, seperti seperti mana haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta. Besar kita punya tanggungjawab kita, besar kita punya kesedaran kita untuk kita nak pelihara, menjaga hubungan. Apapun itulah manusia. Apabila kamu selalu sebut bahawa bila di dalam diri manusia itu ada seketul hati, apabila rosaknya hati itu, maka seluruh anggota akan turut menjadi rosak. Amat betul. Itu memang tepat sekali. Kerana hati itu dia punya anggota yang paling penting di dalam diri manusia. Ya. Benar Abang Hamidul. Benar brother, benar. Itulah yang kita pertekankan dari awal lagi, yang kita sebut. Pernah sebut dalam lepas punya speech, yang lepas pernah sebut merendah diri serendah-rendahnya. Lepas kata 7 sifat makni, 7 sifat maknawiyah itu mengenal diri, untuk mengenal diri. Salbiah dan nafsiyah itu untuk mengenal Allah. Bila pecah pula kepada zat sifat asma' af'al itu
mengenal alam semesta dan seisinya. Jadi bila proses-proses pendekatan yang pertama iaitu Awaluddin Ma'rifatullah telah ditolak oleh mereka, telah dianggap Yunani punya benda yang tak betul, benda yang ditokok-tokok tambah, benda yang bila mereka menganggapkan benda tu macam tu. So there's no way, tak ada jalan untuk jolok masuk conversation apabila lubang-lubang akal, jalur-jalur fikiran mereka telah tertutup dengan kaedah menghukum dengan tanpa mengenali. So, di situ bagaimana kita nak berbaik dengan haiwan-haiwan alam semesta dan apa. Kita tengok sekali lagu tu. Kita akan bertemankan sahabat kita yang lain seperti mana kita bawa pendekatan diri kita dengan ilmu-ilmu yang memecah kepada ego trip, yang memecah kepada keegoan. Dengan tanpa kita sedar, kita menjadi ego, kita menjadi seorang yang kira menentang sesuatu yang kita sendiri tak faham. So itu sebabnya bila cakap dulu bukan kita marah ke ilmu fiqh, tak, bukan kita menolak ilmu fiqh, tetapi kita cuma disappointed dengan dengan perangai orang-orang yang menguasai ilmu fiqh, ilmu hukum-hukum ni. Jadi sedangkan dalam At-Tin kata, surah At-Tin ayat 8, tidakkah Allah itu seadil-adil hakim, dengan tanda soalan dia bu. Jadi hari ni itulah. Kadang-kadang bila kaji-kaji balik, bagaimana nak bersahabat dengan alam semesta. Allah dan Rasul yang beserta pun kita tak kenal. Macam mana kita nak ni? So tak apalah abang. Ini bukan satu hukuman. Ini adalah satu pelajaran. Itulah. Dulu orang cakap, kalau yang bukan sama ahli tak boleh sembang. Biar kita sembang benda ni dengan ahli-ahli keluarga kita. Kalau kata satu bumbung pun bukan satu faham. Mana kata keluarga tu bukan memiliki kepahaman. Sebab Tuhan bagi sesiapa saja. Dan Tuhan sesungguhnya zat Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Tetapi bila mereka tak tahu, tak mengenal sifat-sifat dia. Bukan 20 saja sebenarnya. Bila disebut menyeliputi zat dia, zat tak boleh bercerai dengan sifat, sifat tak boleh bercerai dengan asma, asma tak boleh bercerai dengan af'al. So kita tahu, tapi yang 20 sifat tu terletak kat diri kita. Kita faham. Allah Akbar. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Jalan teruslah. Kita senyum ya. Aduh. Nak bercakap apa tentang cinta? Bila satu ulama tu bercerita, tengok Rabiatul Adawiyah. Dia punya cinta ke Allah Ta'ala ni. Dia tolak syurga, dia kata kalau kata aku ni semayang ni, kalau sujud ambil keluar air mata basah sejadah dia, mengikut cerita ustaz-ustaz fiqh ni. Sujud sampai meleleh mata basah sejadah. Dia kata kalau kerana syurga, tutuplah pintu syurga. Faham tak? So, hanyalah kerana cinta dia ke Allah Ta'ala. Itu dia cerita. Sedap, semua orang sedap. Tetapi tak ada orang reverse dia punya conversation tu. Mereka tak ada recounter balik conversation tu. Sebelum cinta, apa yang kita perlu? Sebelum jatuh cinta adalah saling kenal mengenal. Ini yang mereka tak tekan dalam ceramah mereka. Mereka cakap pasal cinta Allah. Tetapi bagaimana awak nak cinta sesuatu yang awak tidak kenal, tak kenal maka tak cinta. So benda macam ni. Lepas tu macam mana pula nak rasa takut dengan Allah kalau kenal pun tak. So
Okey lah, tak apa guna. Kita jalan terus ya. Jalan terus. Sebenarnya hidup ni best lah. Memang best. Memang best. Allah Akbar. Assalamualaikum Bang Lepat. How are you bang? Bang, sebenarnya kan saya ni dulu datang dari family yang bukan Islam tau. Abang pun tahulah hal ni. Persoalan dekat sini bang. Bila orang Melayu jumpa saya kan, mereka kata, bagus kau dah masuk Islam, bagus kau dah peluk Islam. Tetapi bila saya dengar dekat video YouTube abang cakap, kalau tak kenal mana mungkin boleh jatuh cinta. Hari ni saya faham Islam ni apa. Islam tu ada dekat kewujudan diri kita sendiri. Kita nak kenal siapa diri kita dulu, baru kita kenal Allah. Jika tertutup kepahaman mengenal diri, tertutuplah pintu mengenal Allah. Bila tak kenal Allah kat dunia ni bang, maka butalah di sana nanti abang. Tak apa bang, lepas. Saya percaya ramai anak muda sayang abang. Saya sayang abang gila-gila punya sebab abang dah buka fikiran saya. Bagi saya sedar selama ni Tuhan hanyalah agama saja. Allah nama saja. Saya tak kenal di sebalik nama tu. Tetapi dalam Al-Quran Allah kata dia berserta dengan kita. Masya Allah. Terima kasih bang. Dan jalan terus bang. Jalan terus. I love you bang. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Betul lah. Betul lah you cakap macam tu. Wow, it's mind blowing jugalah apa yang you cerita. Tapi betul lah dia macam ni. Dulu pun ada juga orang yang masuk Islam kat Pulau Pinang, orang putih lah tanya saya. So we are talk a bit about it. Orang yang ikut nenek moyang ni dia tak peduli lah, dia tak fikir, dia buat je. Apa pun dia ikut je, dia tak hayati. Tapi orang yang baru masuk macam you kata you convert atau Mak Saleh dia tanya. Sebab istilah masuk atau keluar Islam mana ada, orang je cerita. Sebab kalau betulnya bila awak menolak Allah Subhanahu Wa Taala, mana habislah. Sebab tak jumpa Allah Ta'ala, macam mana nak jumpa Islam? Itu sebab kita syirik yang paling dahsyat sekali bila kita tak mengenal Allah. Faham tak? Jadi very important lah kan. Nak peluk macam mana Islam, nak peluk kalau kita tak jatuh cinta, tak kenal, macam mana kita nak peluk? Kalau kita tak kenal satu orang, kita salam je. Tapi kalau dah terlalu kenal, kita peluk dia, kita sayang dia. Begitu juga dengan Islam. Nak peluk Islam macam mana? Yang awak buat tu berkata-kata, tetapi mana dia yang dikatakan peace, ketenangan tu, yang dikatakan Islam sejahtera tu mana? Kena kenal lah. Betul tak? So, jadi tak kenal tak boleh lah. Sebab dia bukan, kalau ada pintu masuk, ada pintu keluar lah. Masuk Islam lah, keluar Islam. Tak ada, dia tak ada. You tak realize benda tu, tak realize lah. You tak kenal lah. You hanya tahu lah, boleh cakap lah bab-bab Islam, bab agama Islam. Itu pengetahuan. Tapi pengenalan, kenal tak kenal yang di sebalik nama Allah tu mana dia? Allah tu baru nama. Kalau orang sebut bukit, ada bukit. Orang sebut kasut, ada kasut. Semua ada nama, mesti ada ampunya nama. So, mana Allah? Inilah maksud saya, kenal-kenal. Anyway, baguslah, Alhamdulillah lah bila saya dengar you cakap. You dah mula nampak. That's make me happy and smile. I tak dapat apa pun. Orang lain keliling you tak dapat apa pun. Tapi you lah yang dapat. Kalau you mengenal Tuhan, you lah yang mendapat keuntungan dan kemenangan ke atas diri kamu tu. Setelah mengenali Allah, baru kita bercakap kecintaan terhadap Allah. It's a very common sense lah, tak kenal tak cinta.
Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Firhan. Have a good day ahead ya. Have a good day ahead. Selamat. One more thing bang, saya nak bagi tahu bang, lagi satu bang, one more thing bang. Saya nak bagi tahu dekat depa ni yang ada masalah hati ni, yang suka fitnah hukum, hasad dengki. Saya nak bagi tahu dekat depa ni. Nabi Muhammad tak ada akhlak macam ni. Perempuan Yahudi pun disuap. Walaupun dia kena caci maki pun disuap. Sebab apa? Okey, saya nak cerita sikit bang. Allah Ta'ala ni bagi dekat insan ni, bagi dekat manusia ni dua benda. Dua benda ni hak milik dia. Dia punya. Okey, satu dia bagi kita kesedaran. Lagi satu dia bagi kita tahu. Dengan sedarlah kita tahu, oh ini baju, ini seluar. Tapi mereka ni bercakap seolah-olah mereka ni tak ada sedar. Bila kita campur sedar dengan tahu ni, dia keluar satu benda yang dinamakan akhlak. Cuba tanya mereka balik. Mereka ni ada akhlak ke tak ada akhlak ni? Akhlak yang wajib keluar adalah akhlak yang hulukul lazim. Akhlak yang teragung. Apakah akhlak yang teragung tu? Itulah yang bernama makrifatullah. Akhlak mengenal Allah. Kenal dulu diri. Kenal dulu Allah. Baru kenal benda lain. Tapi mereka ni, aku pergi kelas bang. Mereka ajar aku. Dosa, pahala, syurga, neraka. Untuk apa semua tu? I don't want that thing. Aku nak Allah. Bila Allah aku dapat semua. Kalau aku cari dosa, pahala, syurga, neraka. Tapi Tuhan yang beri benda tu semua aku tak kenal. I'm lost. Saya kalah. Tak apa abang. Janji abang jalan terus. Okay? I love you man. Ramai anak muda nak ikut abang. Tahu ramai anak muda ni, dia pun nak ikut abang. Dan saya sendiri sayang gila-gila dekat abang ni. Sebab abang buka saya punya minda. Buka saya punya otak. Lepas saya masuk Islam ni, saya tengok video abang. Dari dulu saya tak pernah left video abang semua saya tengok. Daripada video tu saya dapat tahu sedikit sebanyak. Thank you bang, thank you. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jalan terus. Assalamualaikum. Take care man. Alhamdulillah. Baguslah kalau awak dah nampak macam tu punya peningkatan di dalam merenung suasana dahsyat tu. Hebatlah awak. Tapi itulah, mereka hanya kebanyakan yang di luar tu diajar melafaz. Tidak kenal apa yang dilafaz. Macam burung kakak tua lah, dia boleh sebut buah betik. Tapi kalau you bawa pisang pun dia hentam juga lah. Bukan dia kenal, ini pisang, ini bukan betik dah. Bagi dia sebut tu sebab dia lapar. Itu makanan dia. Sebab kalau orang nak cerita syurga, neraka, baik, buruk, itu ini, dalam agama, itu kaedah agama. Dalam Hindu, dalam Kristian, dalam Buddha, semua ada. Jangan buat jahat. Jangan buat naya orang. Jangan hentam orang. Jangan busuk-busukkan nama orang. Jangan fitnah dan aib orang. Semua agama ada cerita. Tak ada agama suruh buat jahat. Tetapi kenal tak kenal Tuhan, that's different issue lah. That a different stage of process, different stage of saying things lah. Tak akan sama lah proses penyembangan, proses penelitian dia. Sebab kita pergi nak mengenal Tuhan, bukan kita nak mengenal masalah ataupun benda lain. Out of beyond right doing, wrong doing. Kita nak pergi, susah lah. Tapi tak apalah Firhan, at least you start, you nampak lah. I nampak that you nampak lah. I tahu that you mula tahu lah. Ada setengah orang tak tahu, nak beza terus peringkat agama
Mempertuhankan agama ke mempertuhankan Tuhan aku ni? Mereka tak pernah tanya dalam diri mereka benda tu. Mereka buat kelaziman lah. Mereka mempertuhankan kelaziman. Mereka beriman dengan apa yang nenek moyang mereka bagi. Sampai mereka tak pernah fikir apa yang aku buat ni betul ke? Faham tak? Sebab dalam surah Al-Kahfi, kalau Firhan tengok ayat 103, 104, 105, it's very mind-blowing part tu. Dia ada sebut tu, mereka merasakan mereka telah membuat sebaik-baik amalan. Padahal mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhannya, maka gugurlah semua amalan mereka di akhirat kelak. So, di sini kena ambil tahu siap di akhirat kelak dia tak ada pertimbangan lah, dia buang terus lah. Ini serious shit man, they have to take. Aduh, tak tahulah, tapi tak apalah, at least you buat benda yang betul lah, sebab you tahu you nak mengenal Tuhan. All I can say is tahniah lah for you, congratulations. Selamat Firhan, selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aku dapat kenalmu semua daripada Allah juga. Dia berkehendak untuk aku kenal dia. Terbitlah macam tu. Ya Allah, ya Tuhan. Assalamualaikum Pak. Bagi aku, setiap yang Allah jadikan di atas muka dunia ni, tak ada satu pun yang tidak disengajakan. Kepahaman yang dia bagi pada peringkat faham ni, di mata dia dan di mata manusia ini tidak sama. Untuk menyeragamkan kepahaman sesuatu orang itu adalah satu perbuatan yang sia-sia dari segi meletakkan kepahaman manusia dalam memahami tata cara keagamaan. Ritual dan pengabdian itu adalah dua perkataan yang amat berbeza. Ritual dan pengabdian tidak sama. Daripada kepahaman ini sahaja sudah cukup untuk menimbulkan pertelingkahan. Tak apalah Pak. Masing-masing diberi rezeki faham masing-masing. Cuma satulah, wahyu Allah ni, kefahaman agama ini, HQ dia bukan ada di Al-Azhar, HQ dia bukan ada di negara-negara Arab. Kalau duduk dalam gua pun dia nak turun mai, dia turun mai. Perumpamaan yang Allah bagi di dalam surah-surah Al-Quran, supaya kita memerhati haiwan-haiwan dan binatang-binatang, bukan suruh ikut. Dia suruh perhati. Perhati ini membabitkan proses pemikiran, proses pengamatan. Perhati, sama juga dengan Muhammad. Bukan dia suruh ikut, dia suruh perhati. Kalau kita ikut Muhammad, kalau dia suruh perhati binatang, contoh-contoh binatang dalam Quran, awak kita tak ikut je binatang. Itulah, dia suruh perhati, dia tak suruh ikut. Tak apalah Pak, nak kata macam mana, seumpama memang hantuk kepala di dinding. Tapi walau macam mana pun, kepada orang yang ada sedikit hijab terselak, yang mereka-mereka yang sudah terselak hijabnya, mereka ni saja yang akan tangkap. Mereka ni saja yang akan tangkap apa yang cakap. Agama dengan
bertuhankan agama dengan bertuhankan Tuhan itu sendiri adalah suatu benda yang tidak sama. Untuk mengukur kebenaran kita ni, mana ada orang boleh tahu? Mana tak ada sebatang jiwa manusia yang boleh mengetahui kejujuran aku dengan Tuhan aku. Hanya Tuhan aku sendiri. Mana ada orang boleh tahu? Mana ada manusia boleh tahu kejujuran dia dengan Tuhan dia, melainkan Tuhan itu sendiri. Baik, Pak. Assalamualaikum. Dia suruh perhati. Dia tak suruh ikut. Tak apalah, Pak. Nak kata macam mana. Seumpama memang hantuk kepala di dinding. Tapi walau macam mana pun, kepada orang yang ada sedikit hijab terselak, yang mereka-mereka yang sudah terselak hijabnya, mereka ni saja yang akan tangkap. Mereka ni saja yang akan tangkap apa hang cakap. Agama dengan bertuhankan agama dengan bertuhankan Tuhan itu sendiri adalah suatu benda yang tidak sama. Untuk mengukur kebenaran kita ni, mana ada orang boleh tahu? Mana tak ada sebatang jiwa manusia yang boleh mengetahui kejujuran aku dengan Tuhan aku. Hanya Tuhan aku sendiri. Mana ada orang boleh tahu? Mana ada manusia boleh tahu kejujuran dia dengan Tuhan dia, melainkan Tuhan itu sendiri. Baik, Pak. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih Anwar, terima kasih, Masya Allah. Allah Akbar. Itulah masalah itu ya, satu ya, kok mana pun satu ya. Tahu lain, kenal lain. Ada setengah orang boleh sekekap jarang. Aku tahu lah lepas tu, tengok dia pun tahu mesti balon. Taik ganja lah, isap fit lah, ambil drum, jangan-jangan ambil batu lah, apa semua. Ada orang komen gitu. Apa duk ingat aku bohnya macam kan. Tetapi yang kenal dia kata boleh lah. Ni aku biasa lepak dengan dia seminggu dua, aku biasa duduk rumah dia. Baru ni kat KL pun aku lepak dengan dia 2 minggu. Dia rokok sebatang pun tak isap. Apa pun dia tak buang, apa leceh. Dia pikir tu pula. Pasal dia dekat, dia main yang dia tak bersangka-sangka. Itu sebab dalam Quran banyak sebut. Tapi itulah puak-puak ni tak faham tau. Mereka ingat Al-Quran ni. Okey, contohlah Anwar kita cakap. Contoh Al-Quran kata bab dihina, dikeji lah, apa semua tu, bersabarlah. Ni puak-puak yang atas-atas ni mana kenal lagu kita kena. Mereka semayang tak khusyuk pun, mereka tak kisah ke, tak ada nak fikir, nak cari ke, nak mengaji ke, tak ada. Kita yang nak betul ni dengan Allah Ta'ala ni, yang nak bersungguh-sungguh, tak mau main-main. Kita tak khusyuk pun, kita berani mengaku kat orang, kita tak heran ya. Saya aku tahu tak mengaku kat hampa pun Allah Ta'ala tahu solat aku macam mana, boleh terima tak terima, dihumban ke neraka wil kalau ke mana, ataupun macam surah Al-Kahfi 103, 104, 105. Adakah aku sebahagian dari golongan tu? Tapi aku jujur lah beritahu, aku tak pernah khusyuk lah solat aku. Aku memang bimbang, aku dah cari. Bila jumpa orang tua dia kata nak solat macam nasi 420, pun tak faham. Di situ kita kena tampak lah. Tapi setiap manusia ada tambah internet ni lagi, semua orang. Semua jangan cakap kata Tuhan tak kejutkan aku. Tuhan tak kuihkan aku atau tak cuit pun aku. No, bullshit. Bila orang cakap dia bertuduh sesat. Habis macam mana? Kadang-kadang tu nak tanya oleh dalam Quran tu tulis kan, sesungguhnya Muhammad itu tidak gila. Kalau mereka ikut Muhammad, seorang pun tak kata hamba gila. Yang kita ni duk kena macam gendang lah, itu ini apa semua. Tapi itulah meneka-neka. Takkanlah kita nak kata ni, lu kata ikut ni apa semua, pernah tengok ke? Rupa dia macam mana, rambut dia macam mana, dia semayang
lagu mana apa semua. Itu cerita yang hang tu sendiri biasa saksi dengan mata hang. Takkan kita nak tekan tu, betul tak? Jadi betul lah Anwar cakap tu. Yang faham, yang nak mencari ni, mereka faham lah apa yang dapat cakap. Yang tak peduli ni, mereka masuk campur hanya untuk protes dan tomah. Sepatutnya mereka tak payah masuk campur pun, buat tahu ya. Betul tak? Simple je Anwar. Bila dikata ada sebahagian yang suka mendusta, bahagian yang suka menghina, mencemooh, membuka aib orang, mereka akan ada lah pok-pok tu. Kita nampak jelas lah contoh bagi adanya. Steady lah, kita jalan terus lah. Dunia ni apa ada. Aku kalau dia boleh bagi 20 tahun lagi hidup, kira bonus lah. Silap-silap tahun ni apa kau kita tak tahu. Nak berkaplah pasal orang lain buat apa. Yang mereka tu duduk kaplah pasal aku, pasal kita-kita ni. Ruginya, ya Allah. Betul tak? Kita kata hamba tuduh kami sesat, kami tak kisah. Hamba kata kami tak betul, kami tak kisah. Hamba kata kami ahli neraka, kami tak kisah. Sebab kami tahu lah. Betul tak? Kami tahu. Tak apalah noh. Kita jalan terus saja lah. Allah Akbar. Itulah Pak. Macam berjalan menuju Tuhan ni, dengan Tuhan sahaja akan sampai. Memang dia akan filter habis yang berjalan menuju Tuhan dengan benda lain. Tak sampai ke Tuhannya. Hampi kepada Allah dengan nafsu, hampi kepada Allah dengan syurga, hampi kepada Allah dengan pahala. Tak sampai. Berjalan menuju Tuhan ni dengan Tuhan saja. Yang ni semua penapih. Dia tapih habis. Selain aku, ketinggalan. Quran ni nak baca dekat siapa? What I mean is you want to read the Al-Quranul Karim ni untuk siapa? Tak ada selain Muhammad. Quran ini hanya dibaca kepada Muhammad. Selain dia tak ada. Takkan baca balik ke Tuhan. Tapi yang bestnya Anwar, yang bestnya mereka tak fikir. Yang baca Quran tu pun Muhammad itu sendiri juga. Dia kata, terimalah kata-kata Muhammad itu sesungguhnya kata-kata aku. Baik. Lepas tu para sahabat pun tulislah apa yang Muhammad sebut. Tak ada siapa berfikir bila Muhammad tu bercerita tentang Muhammad itu sendiri pula macam mana. Masa dia sebut sesungguhnya Muhammad teman kamu itu tidak gila. Tu dia. Yang tulis para sahabat. Jadi mereka tak tahu banyak kurungan-kurungan yang pun nama Muhammad. Hanya Muhammad lah yang faham Muhammad. Dan Allah itu sendiri berselawat kata Muhammad. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu yang berserta mereka tu, yang menyeliputi, yang memberi rahmat ke seluruh alam ni. Yang 63 tu dah tak ada. Sebab mereka tak tahu tu surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Ayat 4 pula, di mana saja kamu berada. Dia berada di mana saja kamu berada. Jadi kita tak nampak hak tu. Dan dia pun miss yang tu habis. Kadang dia perut cakap tak ikut Muhammad ni. Habislah. Keluarlah daripada landasan. Jadi bila kita tanya Muhammad sendiri pun bersyahadah kata Muhammad. Jadi benda-benda proses usul kalimah ni boleh tak lepas.
So macam mana nak sembang dengan mereka? Mereka yang tahu mereka nak bentang hadis itu ini apa semua. Kita bawa keluar benda nyata ni. Ya Allah. Tak apalah Anwar. Betul lah Anwar cakap the only guide to God is only God himself. Tetapi insya-Allah dalam Quran pun dah tulis Anwar, satu hari mereka akan memahaminya ataupun dengan sedikit masa lagi mereka akan memahaminya. So kita ni sebagai line up yang memiliki kasih sayang untuk semua lah. Faham tak? Yang protes pun kita sayang, yang fitnah kita pun kita sayang. Padahal mereka tak tahu benda ni duk terbentang kat mereka, tapi mereka pilih untuk mencerca dan fitnah. Tentu saja. Tak kisah pun kita tinggal lah yang 2 puak-puak 2-3 orang tu yang duk fitnah, yang banyak lagi yang duk cari ni. Banyak lagi yang berkehendak untuk berjujur dengan Allah Ta'ala, berjujur dengan diri sendiri. Sebab bila buka bab Ma'rifatullah ni, bukan nak kena ada orang sokong, bukan nak kena ada orang puji, bukan nak kena ada satu surat tauliah yang mengatakan benar. Tak ada. Dia mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Yang ramai tak setuju pun tak apa. Dari situ dia pecahan istilah maksud sebenar. Tak hidup kerana puji dan tak mati kerana dikeji. Al-Fatihah untuk ayah. Allah Akbar. Assalamualaikum Pak. Sorry Pak, lambat reply. Pak sihat kot. Tu dia Pak. Kadang-kadang kita fikir pasal ustaz-ustaz yang duk hentar ilmu ni tak boleh nak kata apa tu. Tapi saya duk dengar juga mereka cakap lah. Apa point mereka duk cakap? Mereka duk hentam, tak tentu pasal. Bukan semualah, ada 2-3 orang saja. Sebenarnya jalan fiqh ni pun bagus. Bukan tak bagus, memang penting untuk kita jalan fiqh ni. Usul fiqh tasawuf memang tak boleh bercerai. Kita boleh terima jalan fiqh. Kenapa mereka tak boleh terima jalan makrifah ke dalam penin? Banyak kan ustaz-ustaz fiqh yang okey lah. Tapi 2-3 orang ni, tengok. Mereka duk rasa mereka special, mereka smart kan. Mereka tak duduk tempat kita. Macam saya mula-mula dulu pun bukan tak ikut forum perdana apa, duk bercampur dengan budak-budak pondok. Tapi tak ada masalah pun kan. Betul yang dia buat. Tak ada pun ustaz-ustaz di kampung-kampung ni pun banyak ustaz-ustaz di pondok-pondok di Tafiz ni. Tak ada sembang-sembang macam mana ustaz-ustaznya ada PhD ni duk sembang. Apa yang mereka bangga sangat dengan PhD mereka? Mereka nak cerita bahagian yang mereka tak tahu, bahagian yang mereka tak mengaji. Payah. Siapa kita pun nak sembang bab fiqh tak erti. Jadi kita tak sembang. Kita tak pernah kutuk bab ustaz-ustaz fiqh ni. Kita tak tahu. Kita nak kena belajar. Kalau kita nak sembang bab fiqh, kita kena belajar. Baru boleh sembang. Macam tu juga mereka. Kalau mereka nak sembang bab makrifah, kena belajar tu. Bukan terus jatuh hukum. Kalau kata nak ikut Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, dia tak ajak benda-benda macam ni. Ada? Tak ada. Tak ada ajak benda-benda macam ni. Bukan masalah dah apa hang ada tauliah ke tak ada tauliah ke. Yang tu soal nombor 2. Yang tu tauliah tu siapa yang bagi? Oh, nak kena ada PhD, degree baru boleh cakap. Habis tu yang tak ada tak boleh. Muhammad tak ada PhD pun. Tak ada degree pun. Lagi dahsyat, satu dunia. Dia punya nama orang kenal. Betul ya, Pak? Apa masalah tu dia? Kita siapa macam ni ya, Pak? Kita sekolah Melayu. Kalau kata kita lalu ke jalan lah kat tepi sekolah Hindu, mereka cakap kita tak faham sebatang haram pun, kita tak boleh kata mereka belajar tu tak betul. Sekolah juga.
Kita pun sekolah juga, sekolah kebangsaan, sekolah Melayu. Lalu duduk sebelah sekolah Hindu, kita tak boleh cakap yang kata mereka belajar tu tak betul. Pasal kita tak faham apa yang mereka cakap. Mudah ya benar ni. Tapi mereka buat jadi payah. Kalau kata mereka kata pengajian ni tak betul, ataupun apa tak ikut apa Muhammad, yang mereka duk bercakap, yang duk hentam orang dalam YouTube, dalam Facebook kan, tak betul, ni tak betul. Muhammad ke tu? Simple je. Tak ada apa. Kalau kita fikir balik, Muhammad tak ambil duit, tak ambil upah. Dia meniaga macam orang lain juga. Dia berniaga di pasar-pasar. Dia tak ambil upah. Kalau kita nak cari silap, pasal mereka duk cari silap kita. Kalau kita nak cari silap pula lagi, susah kan. Duk lawan bercakap bila tak habis. Nak panggil satu ustaz pun tak ada. Kami di sini dulu pernah sekali nak panggil satu ustaz ke apa popular juga, top juga. Sejam 1,000 dia minta kan. Nanti tak tengok. Kami panggil dia 2 jam 2,000. Collect macam tu lah. Tak panggil tak boleh bagi dia sejam 1,000 dia tak mai. Ustaz ni popular. Duk bercakap kalau itu pumpang-pumpang kak. Sembang apa? Mereka tak lalui macam mana kita lalui. Kita pergi terjun macam-macam. Terjun kat ni. Mereka tak ada. Mereka nak orang pergi kat mereka. Mereka nak suruh orang ikut macam mana mereka. Kita bukan empat turut. Allah Ta'ala bagi kita akal. Fikir. Yang ni biasalah Pak. Yang ni perjalanan. Tapi kalau kata ustaz-ustaz macam ni yang entah jadi luar biasa, pasal tak kenal. Kalau kata orang-orang yang tak ada authority apa-apa hentam, kita kata biasalah benda ni. Tapi yang hentam ni orang-orang yang ada authority, yang ada degree PhD. Jadi luar biasa sikit pasal hampa ni orang ada nama, tapi kenapa hampa bercakap lagu macam tak ada akal ya. Cakap apa susah Pak. Kita ni kalau kata tak tahu, tak erti terus Pak nak cakap bab mereka ni. Kita jalan sebagaimana yang kita faham. Tak ada apa pun. Kalau kata 2-3 orang ustaz Wahabi ni duk entam, berlambak je ustaz yang setuju dengan kita. Tak ada masalah. Depa sama-sama depa pun duk tak puas hati sama-sama depa. Hang kata aku Wahabi, kau ni kata kau ni Syiah, kau ni kata, masing-masing duk klaim diri masing-masing bagus. Kita tengok, kita tak pernah kata apa pun kat depa. Tak pernah. Bukan tak boleh dengar depa buat ceramah di mana-mana masjid, kita masuk pergi tanya, tak ikut. Kita ni tak layak aku nak tanya pasal tak ada jubah serban. Kalau tanya pergi masuk dojen depa Pak, tak tahu. Tapi depa tanya pula ada degree, ada master. Payah Pak budak ni. Kita mampu pergi depa senang. Kasaklah orang dengar, kasaklah. Macam saya pun kat sini tak ada masalah dengan pokok orang mengaji fiqh ni. Bagi saya okey lah. Buat elok tak pernah kata kat orang dia 3 ekor ni ya. Baru-baru ni ustaz-ustaz muda ni, depa tak rasa depa sampai. Depa kalau boleh semua depa nak tibai. Depa nak jadi hero lah macam mana. Tahu. Orang lama relax macam Pak Sumit, Bukit Temaga dulu ada arwah guru ni Aziz dulu. Tak ada macam depa ni, padahal lagi dahsyat depa tu. Depa tu pun ada jalan ni. Tapi depa bawa kot jalan fiqh. Okey lah, tak ada masalah pun. Main ustaz-ustaz baru ni lah. Tu yang masalah. Tak ada apa Pak. Kita jalan terus ya. Amin ya amin.
Semoga Min okey semua kat Kuala Kurau apa semua okey. Anak-anak okey Amin. Semoga Ina pun sihat, anak-anak sihat. Tahu Min dalam kepayahan tu. Tapi sebab nak pergi ke laut nak apa semua tu. Tapi insya-Allah Min, insya-Allah Min. Betul apa yang Min hurai tu betul ya. Betul. Lepas balik pada luar negeri jauh-jauh atau apa semua, siapa yang ajak mereka ni bagi ada kebimbangan atau risau dengan berkata orang ni boleh menyesatkan, orang ni boleh ni. Makna mereka create benda ni tak. Bila mereka create benda ni, mereka boleh bagi ceramah, mereka boleh ada isu yang mereka nak bentangkan. Padahal kalau mereka renung betul-betul, Tuhan kata aku yang menyesatkan dan aku yang beri petunjuk. Dan Tuhan kata bagi nasihat je lah kat orang yang awak rasa perlu bagi nasihat. Bukan suruh camdek, sarkastik dan cakap macam all the right ada kat mereka. Faham? Itu sebab kadang-kadang aku renung tengok lah. Mereka kata nak tengok Islam pergi negeri bukan Islam. Aku nampak clear. Mereka sistem memang clear. Humanity tu, human right mereka tu dahsyat. Sebab sini hang ada tauliah, hang ada sijil, hang ada degree, hang ada PhD, hang boleh hentam orang ikut suka hati hang. Dari segi kaedah Quran tu tak berlaku dalam diri hang sebenarnya. Kalau hang tengok betul-betul. Senang ya, mereka create satu isu, tuduh orang sesat, mereka go on dengan benda tu. Go on. Macam kita nak kata, halo, apa yang berbuat ni sebenarnya? Apa yang berbuat? Jelas-jelas satu hampa buat duit, kedua hampa cipta fitnah, hampa create pembenci, hampa ciptakan ramai pembenci. Itu yang hampa buat. Selain pada tu pun nak buat macam mana? Macam Min kata, mereka ambil beribu-ribu. Tak kisahlah benda tu kan. Tapi cuba fikir balik apa yang mereka cerita. Hak muda-muda ni lebih. Aduh. They think they are very smart already, faham? Allah Ta'ala boleh tak mengenai Min. Dia tolak ayat-ayat yang ayat-ayat pertemuan dengan Tuhannya, Tuhan tulis itu. Mana ayat dia? Mari kita tanya mereka. Mana? Dia sebut mereka yang mendustai ayat-ayat pertemuan dengan Tuhannya. Mana ayat-ayat tu? Kalau kita nak tanya mereka, hampa pandai kan? Jadi mereka tak faham benda ni. Betul, mereka kata setengah ayat-ayat tu hanya Allah saja yang mengetahui. Yalah, habis tulis buat bagi kat orang ramai baca. Kalau aku kata, Mi, ni baca ni, Mi. Hang baca apa ni, Pat? Hanya lepat yang mengetahui. Hang bagi kat aku buat apa? Tak payah bagi kat aku lah. Kalau kata aku nak baca, memang aku tak tahu. Sebab mereka tak mengenal Allah tu. Itu sebab dia masuk ada rahsia-rahsia yang tak boleh dibincang dengan orang yang tak mengenal Tuhan ni. Tambah arwah ayah aku kata, ada benda yang sama ahli tak boleh bincang, takut tak lepas. Dia ada peringkat-peringkat ni. Mereka ni tak tahulah. Tapi terima kasih lah Min. Min pecah minda cantik tu. Alhamdulillah Min. Terima kasih Min. Baik Min, kita lagu Min kata jalan terus, senyum je lah. Nak buat apa? Ini semua perjalanan je. Sebab dunia dah terbuka, internet dah terbuka. Betul tak? Dan membuat orang nampak. Kalau mereka ni nak fitnah satu yang orang nampak. Apa yang berbuat ni sebenarnya? You make a good money actually. That's what you do. Yang tu je lah. Okey Min. Selamat Min. Selamat. Allah Akbar. Hujah-hujah daripada rakan-rakan. Kekasih Allah. Alhamdulillah ya Rabb Allah lah. Itulah bila wujudnya golongan yang orang kata mendakwa mereka ni lebih tahu, hebat. Dia orang ni ada PhD dari Arab Saudi, fasih berbahasa Arab dan juga tahfiz Quran ya. Tak guna juga kalau ilmu yang tinggi sesuka hati berbahasa kasar, fanatik, menghentam, memfitnah dan asyik membida'ah amalan yang dilakukan oleh ahli makrifat dan mengaibkan maruah mai dalam masyarakat tanpa mengetahui orang kata apa, unsur khilaf.
Itu dikatakan PhD ke? Itu dikatakan balik dari Arab Saudi yang belajar agama begitu hebat. Mak menyampaikan ilmu makrifat ni pada Ina lah. Makrifat ni dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran yang disampaikan. Tetapi ada segelintir ustaz fiqh ni yang mendakwa diri mereka ni hebat. Mereka lebih pandai. Sedangkan mereka yang membelakangkan Quran dan Sunnah serta amalan yang dilakukan. Mereka ni tak berpaksikan syariat. Ina tengok. Jadinya mereka ni boleh dikatakan sesat dan terpedaya dengan belitan iblis lah. So kita nampak di sini yang untung iblis dan setan. Enjoy, celebrate. Mereka kata setan iblis kata apa? Bagus lah umat Islam dah berpecah. Itu yang sebenarnya mereka nak. So ustaz-ustaz fiqh ni lah punca banyak pihak menyalahkan kononnya makrifat ni sesat. Sesat. Okey, ini satu perkataan yang amat tajam, satu fitnah yang amat berat kita nak pikul, nak bawa balik depan Allah Taala. Ni satu benda yang paling menakutkan, menggerikan pada Ina lah. Depa ni tak pernah terlihat dalam ilmu makrifat ni yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Ataupun mereka tahu, mereka sengaja buat tak tahu. Sebab mereka ada PhD. Kalau nama PhD ni memang kategori orang-orang yang hebat-hebat. Prof lah mereka ni kan. So, apa yang nak kata hakikat makrifat ni, orang kata wahyu dari langit yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu tak boleh dinafikan. Salah satu rukun yang 3, Islam, iman, ihsan. Diajar oleh malaikat Jibril. Ketika tu dia berdialog dengan Nabi di depan para sahabat Nabi. Ini hadis yang sahih. Jadi bagaimana mereka boleh nak kata sesat? Sedangkan ilmu makrifat ni datang daripada Quran. Pada Ina rugilah kiranya nafsu yang menjadi landasan dan syaitan menjadi ikutan. Kita ni seolah-olah mereka tak ada matlamat mencari keridaan Allah. Itulah yang boleh Ina katakan kat Mak. Sedangkan ilmu makrifat ni ilmu menyucikan diri kita sendiri. Ilmu mengenal siapa kita yang sebenarnya. Sebab zaman sekarang ni, zaman akhir zaman ni, pergolakan yang berlaku kita nampak dengan jelas depan mata kita. Allah sedang tunjuk satu-satu pada kita. Kita dah tak ada Rasul. Kita dah tak ada Nabi. Jadi bagaimana Allah masih mahu memperkenalkan diri dia lagi. Di situ Allah ingin menyelamatkan makhluk dia, umat Nabi Muhammad. Tapi ramailah yang masih tak faham dan menghentam, menghina, mencela, menuduh sesat. Sedangkan mereka mempunyai pelajaran agama yang sangat tinggi. Jadinya di mana mereka menilai tu, boleh mengatakan sesat tu. Mereka kena huraikan di mana yang mengatakan sesat ni. Sedangkan dia hadis yang sahih, diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Jibril. Tak boleh berfikir ke di situ hadis yang sahih ni? Rugilah mereka ni. Rugi di sisi dunia, rugi di sisi akhirat, di sisi Allah. Mencari ilmu agama sampai ke negara Arab. Akhirnya dia balik seperti orang kata teluk di hujung tanduk saja. Hanya dengan sedah fitnah dia, hancur teluk-teluk di hujung tanduk tu, tak boleh pakai. Sipis sangat. Jadi dia harus memohon maaf lah. Ini pandangan Ina. Sebab benda ni benda yang nyata, lagi benar. Ina sebagai makhluk Allah, kalau silap Ina cakap, Ina akan menanggung di depan Allah Ta'ala dan menjawab. Kalau boleh Ina ingin menjawab dengan Allah Ta'ala soal Ina dengan Allah saja. Ina tak mau libat orang lain. Bila Ina mengenal siapa Ina mengenal siapa dia, senang Ina perhitung dengan Allah Ta'ala saja, Mak. Ina tak payah perhitung dengan soal orang. Tapi soal sekarang ni dari hati Ina, di bulan Ramadan,
di bulan yang sangat mulia atas tuduhan. Allah tak suka semua tu. Jadinya kita kena buka mata dalam-dalam. Adakah kita mau berbahas dengan Allah Ta'ala yang menyusahkan kita dengan azab dia? Mereka kena sedar lah semua ni. Mereka kena sedar. Kalau rasa tak kena, kita boleh cakap secara lebih bermorality, more honor, more respect. Sebab kita sesama makhluk Allah, sesama Islam, selalu mendoakan menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat. Kenapa hari ini menjatuhkan satu makhluk Allah yang menyampaikan perkara baik tentang Allah. Jadinya Allah suka, dia pilih siapa yang dia suka. Jadi dia rasa ini yang layak untuk menyampaikan siapa aku. Jadi dia pilih. Jangan perhitungkan soal rambut dia, bau busuk kat dia, tak basuhnya rambut dia, tak solatnya dia. Kita tak boleh memperhitungkan begitu kerana itu bukan sifat Nabi dan Allah membenci atas penghinaan, atas tuduhan. Allah tak suka semua tu. Jadinya kita kena buka mata dalam-dalam, sedar. Aku sedang memfitnah satu makhluk Allah. Jangan pandang pada rupa paras dia. Jangan pandang pada kusut masai dia. Jangan pandang itu semua kerana Allah Ta'ala dah kata, aku tak pandang segala sudut daripada dirimu. Aku hanya pandang hatimu yang memuji aku, yang mengenal aku, yang kau mengetahui aku. Itu yang Allah nak. Tapi kenapa mereka buat macam tu, Mak? Kenapa? Terasa sedih sangat-sangat. Terasa sedih sangat-sangat. Apa yang Rasul sampaikan pada kita tu benda yang nyata. Mereka membolak-balikkan jadi cerita lain. Sampai mengata dalam masjid. Sampai kata dia khalayak ramai. Tanpa mempedulikan benda ini hadis yang sahih. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kita tak mau benda ni. Ya Allah, ampunkanlah umat-umatmu ini, Ya Allah. Yang mana telah mengatakan manusia yang bernama Ismail ni salah lah, tak baik. Tak baik sangat-sangat. Na'udzubillah min zalik, Mak. Na'udzubillah min zalik. Tak sanggup, Ina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tapi itulah kalau kita kaji balik, kita halusi balik, mereka ingat Tuhan ni atau ilmu agama ni ada kat negeri Arab aku. Bila bawa balik mai sini, mereka bolehkan cerita tentang perihal agama lah yang mereka bawa dari sana. Tetapi malangnya mereka tak tahu ilmu yang banyak mereka bawa balik tu tak ada kena-mengena pun dengan ilmu yang satu yang kita nak ni. Mereka ni nak, kita pun tahu ilmu Allah Ta'ala ni luas. Tetapi kalau awak nak ilmu tu sampai negeri Cina berapa pun tak habis. Faham tak? Kau nak tulis pasal ilmu Allah Ta'ala ni, awak ambil 7 lautan tu buat dakwat, tulis. Bukan kata yang lautan yang ke-8 tu cukup lah. Dah, ibarat 7 lautan tu tak cukup. Sampai habis. Sampai dakwat tu habis pun tetap ada lagi ilmu yang nak dicatatkan. Yang nak dituliskan. Yang boleh dicatat tuliskan. Tetapi mereka tak sedang. Yang kita nak mengaji ni bukan nak mengenal ilmu yang kata 7 lautan dijadikan dakwat pun tetap tak habis. Kita nak mengaji ni tentang ilmu Allah yang satu. Agama Allah yang satu. Dia kata kalau nak mengenal Allah, dia tak sebut pun pergi ke negeri Arab ke negeri Cina ke Jordan, Syria, Saudi Arabia, India, Pakistan, Bangladesh ke. Tak. Nak mengenal Allah ni kena kenal diri yang satu. Itu sebab tang sini mereka tak faham. Mereka serkap jarang lah. Mereka hentam gila-gila ustaz-ustaz muda ni dari kaedah. Their own understanding. To they judge other people by their own standard. Faham? Jadi
susah lah nak cakap mereka punya their own opinions lah. So jadi hari ni apa yang lepas nak cakap, kalau boleh bagi tahu Ustaz, dengar baik-baik, jangan duk serbu sangat. Kami tak cakap pasal apa yang Ustaz dah belajar. Kami cakap pasal ilmu mengenal Allah. Itulah sebabnya malam pertemuan lepas dengan Dr. Kamilin tu, dia tanya dua kali, dia tanya 3 kali, dia tanya begitu. Awak mengaji dah ilmu mengenal Allah? Dia diam, tutup mulut dah. Nasi duduk dalam mulut. Lepas tu sekali bila dia habis dah makan sekali, saya tanya sekali lagi. Hang mengaji dah ilmu mengenal Allah ni? Kalau hang mengaji senang nak sembang, tak mengaji tak ada apa nak sembang, dia sengap juga. So di sini kalau lepas jujur ialah kami tak mengaji ilmu mengenal Allah, senang lah. Kita tak payah nak marah apa. Kita biasa duduk kat tempat tak mengaji dulu. Bukan kita cerita pasal mereka mengaji seni hadis lah, hadis ni dah tak apa, go ahead, kita tak protes hadis pun. Kita cuma kata kami sedang di dalam pelajaran ilmu mengenal Allah. Macam apa dah cerita bab hadis, apa dah cerita bab apa keagamaan yang dari sudut lain, kami tak kacau apa pun, ceritalah sebab kita tahu ada orang nak dengar bahagian tu. So hari ni bila ada puak-puak seperti Wan Izam, seperti budak lepak tu Ismail bin Arifin, pasal apa hangpa nak sakit hati pula? Mak, tang sini mereka tak sedang. Penyakit hati tu mereka tak sedang. Waktu hangpa bercakap, kami tak kata apa pun. Sebab kami percaya ada orang nak bidang ilmu tu. Tetapi bila orang yang bercakap tentang ilmu mengenal Allah, pasal apa hangpa nak marah pula? Tang sinilah nah. Tang sinilah. Tak apalah nah, happy lah. Apa nak buat? Kita jalan terus. Tak ada apa pun. Tidak. Mereka tak boleh jamin dalam bila kita meninggal, kalau mereka tak boleh jamin. Dan mereka pun tak boleh jamin kawan-kawan mereka. Sebab Quran dah tulis terang, kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka dan mereka tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. Tapi itulah mereka langgar perenggan tu. Mereka tuduh dia ni sesat, mereka go on cerita tu. That is how they gonna show mereka ada ilmu dengan menghukum orang lain. Yang ni yang betul-betul tapi tak apalah. Sebab apa? Lepas duk kata tapi tak apa. Sebab apa? Cakap juga. Kesudahan kena ada perkataan tapi tak apalah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala mendengar, melihat dan mengetahui. Itu sebab kita kata kita ada turning point. Bila kita ada turning point, that will end up with total okay. Jalan teruslah. Itu yang sebut tapi tak apalah. Sebab ada Allah. Sebab kita ada Allah lain. Kita ada Allah, kita yakin Allah tu mendengar, melihat dan berkata-kata lah apa semua itu ini. Kita tanya mereka, soalnya bertanya Tuhan ni apa? Ada pernah Tuhan abang gambar kata kami sesat? Kalau tak ada, yang apa pandai-pandai pasal apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Sebenarnya macam ni lah Mai. Universiti mana-mana pun tak ada ajar ilmu makrifat ni sebenarnya. Tapi lah universiti mana pun tak ada. Sebab ilmu makrifat ni adalah rahsia. Jadinya orang kata mereka keluar kebanyakannya ilmu fiqh lah. Jadi sebab tu dah mereka berasa mereka hebat. Fiqh ni antara ilmu yang kita memang wajib belajar. Tapi dia ada lebih hebat lagi tu makrifat. Tapi makrifat ni rahsia. Jadinya tak boleh dibuka suka-suka ilmu rahsia Allah ni. Jadinya Nabi sendiri pun dia tak buka suka-suka kan pada sahabat-sahabat dia. Allah Ta'ala hanya memilih pada yang tertentu saja. Jadi kalau kita nak bukakan pada orang lain pula pasal mengenai ilmu makrifat ni, biarlah dia betul-betul mengenal, baru kita boleh bercakap. Kalau dia tak tahu, ibarat kata tiba-tiba duduk tangga pertama, dia lompat pergi tangga 9. Itu bahayalah, menjadi bahaya balik. Itulah yang berlakunya sampai gila pun ada. Dan bila kita mengetahui ilmu Allah ni, ibaratnya dia tak ada rahsia. Tapi kalau kita lompat secara mengejut pun bahaya tu.
nanti Allah akan murka lah. Tiba-tiba kita terjun neraka pula bab ni. Sebab ilmu rahsia Allah ni sangat tinggi. Itu bahaya dia lah. Jadinya depa ustaz-ustaz ni pula pada pandangan dia pun menilai dari sudut luaran. Jadi depa menghentam ikut suka depa lah, kan. Membidaah orang suka-suka hati depa lah. Jadi pada pandangan depa lah, ini pada pandangan depa, this is my opinion. So what I want to say here, maybe depa bersangka-sangka lah. Bersangka-sangka alim, orang-orang makrifat ni biasanya tergolong daripada mungkin mereka berasa wali Allah, baru boleh layak memiliki ilmu makrifat ni. Jadi mereka menilai dari sudut yang sangat ringkas, sangat simple. Jadi bila dia tengok penampilan kita begini dan begitu, dia rasa kita tak layak kot. Kod tu ada kat dia. Dan mai pula kata tapi tak apalah. Tapi tak apalah pun boleh guna dan tak boleh guna juga. Sebab apa, kita kena memberitahu mereka. Sesungguhnya Allah tu tak pandang pada penampilan hang, harta hang, millionaire-nya hang, hartawannya hang, tak. Allah pandang pada sudut hati kita. Jadi kalau kita dah terpilih itu, maknanya kita kena jaga sungguh-sungguh. Dan kalau kita, biasanya benda ilmu-ilmu yang melibatkan rahsia Allah ni, dia berlaku antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Allah memberi pada kita dan kita selayaknya untuk memberitahu pada orang lain, pada ahli-ahli dia yang memahami. Jadi pada golongan fiqh ni, dia rasa pandangan mereka rasa mereka begitu higher. So mereka rasa tak layak kot dia ni nak ada ilmu tertinggi ni. Jadi dia judge kita berbagai-bagai. So many doubted. Macam tu lah. Jadinya mereka sesuka hati menghentam kita. Kesimpulan ni nak kata di sini, dia tak ada rasa hormat. Dia pandang pada faktor luaran, kedudukan, tak sama dengan dia. Tak ada level lah maksud dia nak kata macam tu lah. Tapi dia tak kata. Cuba renung-renungkan dari ceramah mereka, dari penampilan mereka, dari percakapan mereka. Mereka letakkan diri mereka sungguh tinggi. Mereka mempunyai level yang bagus, kelayakan yang bagus, ditauliahkan dari overseas. Jadi mereka layak kata pada siapa-siapa saja yang mereka rasa tidak layak dan tidak standing dengan mereka lah. Itu ilmu dunia sebenarnya yang dia bercakap tu. Dia pandang dari sudut dunia. Jadi dia hentam orang. Hentaman orang dia tu dah jatuh fitnah. Tapi kalau dia pandang dari sudut akhirat, dia tak buat macam tu. Dia takkan buat macam tu. Sebab tu kita kata dia salah lah. Bukan kita sesuka hati boleh menghentam sesama makhluk Allah. Apatah lagi kalau kita belajar ilmu Allah. Sebab sifat Allah tu sifat baik, segala-galanya. Kalau kita kata ibu tu kasih anak dia, Allah lagi kasih makhluk dia. Steady namanya uraian. Cantik. Tetapi dalam surah Ali Imran ayat 70-71, dia kata janganlah kamu campur aduk batil dan hak. Janganlah pula kamu menyembunyikan. Dia tanya kenapa kamu menyembunyikan kebenaran. Sebelum tu dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Janganlah kamu campur aduk batil dan hak, dan janganlah pula kamu menyembunyikan kebenaran. So kita first thing, masalah-masalah ustaz ni, mereka tahu mereka ada knowledge. Mereka tahu bila mereka bagi ceramah, orang duduk depan tak kata apa. Tak macam guru-guru makrifah. Kita pergi mengaji dulu kan. Contoh lah kalau mereka kata mereka balik daripada Universiti Azhar, Jordan, so luar-luar negeri lah. Tak semua orang balik daripada negeri Arab, mengaji di negeri Arab ni tak best. Ada yang kepala ragat sempoi pun. Ada member yang lepas jumpa saya mengaji Universiti Azhar lama. Nak jadi cerita saya bisa jumpa mamat tu dekat nasi kandang Beratung.
nasi kandak beratung, orang bagi nasi kandak talikum, ada orang bagi nasi kandak pokok ketapang, batu. Di mananya saya jumpa bertemu dengan apa tu Dr. Kamili tu, di situ juga. Tapi yang ni 2-3 tahun sebelum tu lah. Satu mamat ni, dia mamat ni lepas saya. Allah, saya duk cakap dengan kawan-kawan saya, suruh tengok video lepas. Mereka tak puas hati. Lepas tu bila saya cakap kat mereka tu, yang dikatakan la maujud tu sebelum semayang, kita duk sebut la maujud, la maujud. Apa dia tu? So lepas duk cakap, bab kaedah tu lah. Dia kata kat member dia. Dia kata saya cakap Pak, walaupun saya balik dari tanah Arab, saya boleh cakap Arab, saya boleh apa semua, tetapi kalau saya tak mengenal Allah dan tak mengenal diri saya macam orang Arab yang lain-lain lah. Bolehlah cakap Arab. Sedap belah dengar, dia kata. Aku senyum lah. Aku senyum lah masa tu. Masa tu ayah baru meninggal lah, ingat lagi. Ayah baru meninggal dalam 3-4 tahun lagu tu lah. YouTube aku dah mula pukul naik lah masa tu. So macam ni nah. Kita bila memberi keterangan dari sudut fiqah lah, dari sudut ma'rifatullah, iaitu orang yang mengenal Allah. Sebelum dia nak kenal Allah, ada satu fasa yang dia kena lalui. Fasa ni yang dikatakan jeni ni, fasa ni yang dikatakan dia nak kena tembus fasa ni, fasa terakhir sebelum dia mengenal diri ni, fasada jasad. Kalau dalam kita ni, kita kena tempuh dulu yang dikatakan binasa diri. So binasa diri ni, kalau kita tahu plastik dalam api, kita nampak slow-slow bagaimana bentuk kebinasaan plastik yang berbentuk tadi. Okey, contoh dia macam ni, api tengah panas ni. Tengah panas, kat lungguk sampah tu orang bakar, kat kampung kan, api tengah panas. Kita ambil botol plastik, kita tuk. Kita boleh tengok kebinasaan bentuk botol mineral water tu. Api makan. Klikik, api makan sampai jadi cayak. Sampai jadi tak ada bentuk botol. Bila dah padam atau corok air, kita ambil yang plastik terbakar tu, pergi tunjuk ni apa. Dia kata ni benda terbakar. Apa ke benda? Benda terbakar. Lah, apa ke benda ni? Benda apa asal dia? Mana aku nak beritahu? Plastik terbakar ni. Tengok pada gaya. Kalau hang nak tahu, awaklah hang bangang sangat. Yang ni lah orang panggil botol mineral water. Hai, mana aku nak beritahu dah tadi lagu ni? Mana aku nak tahu asal dia macam mana? Hang tak apalah hang tengok daripada hang tahu sampai jadi kecut ni. Jadi di situ ada perbalahan yang bagi tahu dari sudut dia tahu, hang tak tahu. Dia ni pula boleh jawab balik pasal apa dia tak boleh jawab. Mana Aceh, hang tengok, hang yang tahu botol tu. So bila wujud botol tu tidak lagi bersifat dan berasma' dan beraf'al seperti mana botol tu, hang main tunjuk kat aku, ini adalah kaedah zat plastik, semata-mata penzahiran kenyataan plastik, tapi berbentuk tu tak tahu. Af'al plastik tu asal dia apa, af'al plastik tu, asma' plastik tu apa dia. Boleh jadi terpawai. Ni hang main kata mineral water ni plastik juga. Kenyataan yang nyata pada kaedah sebenar-benarnya plastik lah. Tapi hang nak tanya aku apa dia? Asal dia ni apa dia? Mampulah pasal aku tak tahu asal dia. Itu sebegitulah juga dengan pengajian. Kalau kata hang duduk dekat rumah kayu. Hang duduk kat rumah kayu, lepas tu orang main-main tanya, ni cik, balik sekolah mana ni? Saya universiti, balik cuti. Ni apa dia ni? Ni tangga. Ni apa? Ni pintu. Tu orang tu. Tu tiang. Takkan pakcik tak tahu tanya saya benda-benda lagu ni? Tak, pakcik nak tanya. Tahu jawab. Tak tahu bang, tak tahu. Atas tu apa? Tu yang terkopak. Yang tu tingkap pakcik. La ilah pakcik, saya nak balik ni. Tak, pakcik nak abang. Yang mana cik sebut ni semua adalah kayu balak. Lagu tu balak ni. Ni apa ni kat basikal pakcik ni apa dia ni? Ni tayar. Tu kat motor tu yang hitam bulat tu apa dia? Tayar. Tak, yang ni pokok getah ni, getah pokok. Tu kalau usul dia.
Ni apa? Ni tangan. Ni apa? Ni kudrat, ni radat, ni samak, ni basur, ni kalam. Cik cakap telinga kan. Baik tadi cik cakap pintu tangga ni apa semua kan. Tapi hakikat sebenarnya pokok balak. Hakikat yang kata tangan, kaki, kudrat, iradat, samak, basur, kalam ni pakcik nak tanya. Cik baru balik dari universiti, balik cuti. Apa dia ni? Takkan cik nak kata daging. Bila plastik tu masuk kilang jadi botol Coca-Cola, botol plastik Coca-Cola, botol plastik Coca-Cola, botol plastik minum water lah. Tapi asal usul dia plastik. Dan ni nak tanya, pakcik ada telinga, cik ada telinga. Mana telinga cik? Kita usul macam tu. Tak bukan, ni pun hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kenalah sifat 20 tu baru dia masuk dengan usul. Makna kata nampaklah yang kata plastik tu tetap plastik, kayu balak tu tetap kayu balak, cuma diberi nama. Bila masuk kilang, mereka belah kayu tu jadi papan, lepas tu jadi kayu 32, yang ni kayu tiang, yang ni untuk shillingnya, ni untuk ni apa semua. Maka dia ada nama, dia ada asma' dan dia ada afa'al dia dan sifat dia bersalahan lah. Kalau bentuk kayu tangga, lagu kayu tangga lah, tak bolehlah sama lagu papan kat dinding. Kalau tiang nak pegang setiap penjuru tu, tak bolehlah sama dengan plywood shilling. Tetapi sebenar hakikat tu, kayu tu datang daripada kayu balak. So hari ni nak tanya, sifat makni ni pun bukan cik punya. Dan sifat nak makni ni pun dia sebut sifat makni, dia sebut kayu balak. Tapi kayu balak tadi dah hurai dah. Kat tangga ada, ni ada apa semua. Jadi bila kita sebut sifat makni, dalam tu adalah hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basur, kalam ni apa semua dah ada. Jadi diberi nama dia, diberi sifat dia bersalahan. Maka kita tengok rumah tu banyaklah kaedah dia. Nampak apa cik? Nak kena cari, nak pergi cari, nak buat pintu Ustaz. Dia tahu dah, dia tak cari tongkoi. Dia akan pergi cari papan. Tidak, dia cari papan, bentuk dia lagu ni, dia tak pergi cari tiang. Sebab dia sebut dah pintu, tapi hakikat pintu tu kita tahu. Macam tu lah yang kita tahu. Dia datang dari pokok kayu balak. So hari ni bila ustaz-ustaz ni, mereka kata mereka pergi mengaji sana 5 tahun, di sana 6 tahun, sana duduk dengan orang ni, duduk dengan orang ni, duduk. Kita tak tengok dah duduk dengan Tok Imam Madinah punya masjid ke, Tok Imam Mekah punya masjid ke. Kita tahu Tok Imam tu siapa dia sebenarnya, dan kita tahu pakcik yang duk jual putu mayung kat kampung ni pula siapa. Sama aja. What make the difference is a status and education. Tapi Allah pandang yang tu ke? Apa yang hang tahu ke? Bukan Allah nak pandang hati hang yang baik. Orang yang tak berilmu pun kalau hati dia baik, baguslah. Dia tak boleh nak hurai bab hadis, bab Quran, bab sifat 20, bab mengenal Allah, tapi hati dia baik. Itu surah Al-Baqarah ayat 62. Mereka tak boleh beza antara orang Islam dengan orang-orang yang beriman. Dalam agama lain pun banyak orang yang beriman. Dia tak buat jahat, dia tak hina orang, dia tak kata kat orang. Aku berkawan dengan budak ramai tu dekat Kosarutnya temple. Kalau lepak sana lama, kalau aku pergi mesti aku lepak situ. Kosarut, Bangkok. Jadi di situ ada Buddha punya tempat yang siapa boleh masuk, boleh makan apa semua. Aku biasa lepak juga dekat Hari Krishna punya temple. Aku biasa pergi atas batu cave tu duduk sembang dengan dia punya. Sambil dia kata hati mau baik, Tuhan Allah mau tengok hati. Faham? Apa yang ni semua itu semua ritual saja. Aku relax, aku senyum. Sembang mereka tengok aku dengan dreadlock ni, dia baru ingat aku mana punya Sami turun daripada bukit mana. Aku kata tak ada, I'm just the person who having hair like this, that's all. There's a person who have outside look like you pun ada. Tapi you tetap you lah, saya tetap saya lah. Jadi bila orang nak hentam kaedah Mamat dreadlock lah, mereka guna panggil nama Arab kat nama buruk-buruk entah nak hentam kita secara indirectly. Itulah education by speak. Faham? Education, they learn how to talk. Itu saja. Sebab mereka tak kenal.
Itu masalah dia. Kita nak urai bab usul pun mereka tak boleh nampak. Mereka duk kira mereka mengaji 5 tahun sana. Ni kalau nak cakap mereka 76 aku mengaji dah dengan satu ustaz ni. Mai 82 yang aku bawa pergi jumpa Tok Ayah Haji Aziz. Mai 86 aku pergi mengaji di Kuantan Pahang. Di sini kalau nak cerita kat hampa, betulnya mau mengaji. Tetapi disebab hampa ada sijil dan hampa rasa hampa pergi duduk. Nah ni aku duk travel Europe ni. Aku pergi merata, aku biasa pergi Sweden, Finland, aku biasa pergi Holland, aku biasa pergi apa tu, banyaklah negeri-negeri, Jerman, England, apa semua, Ireland, apa semua biasa. So, mereka kata nak tengok Islam, pergi negeri bukan Islam. Berapa banyak negeri dah aku pergi. Bukan lagu hampa akan ramai London pergi bercuti. Kita dengan homeless, dengan basker, dengan menyanyi tepi jalan, ceramah ayat asam, dengan tune pun tak reti, dengan tempo ceramah, boleh je hidup. Sebab ada orang yang berhati lembut, hati baik. Tengok okey dia ni nak basking, bukan dia nak mencuri. Kadang mereka main tanya, boleh tak aku main satu lagu? Ada, benda pernah berlaku kat aku. Masa ni aku dekat Sweden. Nama tempat tu Nyköping. Aku duduk dekat Nyköping. Main dekat Gamla Stan. Lepas tu duduk kat bukan Nyköping, dekat dia punya town. Lepas tu aku pergi ke Stockholm, duduk kat rumah Maidin. Lupa dah nama tempat tu. Lepas tu aku duduk pergi basking. Satu mamat tu main, beromok dah. Dia main-main, dia duduk tengok aku, dia senyum. Lepas tu dia main-main, dia kata, can I play one song? Aku kata, okay. Aku bagi gitar. Sebelum dia nak main tu, dia sembang aku, dia tune. Dia tahu aku punya gitar out of tune, aku tak tahu. Dia tahu aku ni nak basking, tapi aku bukan gitar player. Aku bukan gitar player, aku bukan gitaris. Dia tahu. Dan aku ni juga bukan penyanyi. Itu sebab tempo aku berceramah apa semua. Tapi aku training. Aku rasa nak cari duit macam ni lah. Nak melukis colour apa pun tak ada. Buat biar rezeki Allah main macam mana, janji ikhlas. Lepas dia tune-tune, dia menyanyi satu lagu. Tajuk dia Proud Mary. Aku ingat lagi. Lepas tu dia bagi gitar kat aku, memang on tune. Sedap bunyi. Lepas tu dia kata, okay, you have a good day. Ya. Cuma dia tak mau bagi aku tersinggung. Dia tak mau bagi aku tersinggung. Dia main cara adab. Dia main-main, dia kata, boleh nyanyi satu lagu. Tapi sebenarnya dia nak tune gitar tu. Sambil sembang aku, dia duk tune, dia menyanyi lagu dia pula. Di sini, bila kita kaji balik, Malaysia ada. Malaysia negara Islam, tetapi orang hentam tak ingatnya. Orang tak fikir. Kita post apa pun, mereka hentam, mereka balun, mereka pagi tak ingatnya. Seolah-olah ada manusia boleh menyesatkan orang. Sedangkan Quran kata, mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri. So why you are busybody? Kalau aku tak betul dengan Tuhan, aku sesat sendiri. Tanggungjawab aku. Yang hang gatai nak pergi fitnah aku apa semua lagi bersebab. Ni di sinilah kita kata ilmu guru-guru yang mengajak mereka tak ajak mereka bahawa diri kamu sebenar-benar itu adalah guru yang sebenar. Tetapi kamu kena membersih. Kita hidup tak lari daripada buat silap. Walaupun kita mengaji macam mana pun, daripada sudut yang ramai, kita mesti akan buat silap. Kita mesti akan dipandang hina dan kita mesti akan ditomah, dicela. Tak menjadi masalah sebab itu adalah asam garam kehidupan. Tetapi, bila kita telah mengaji tasawuf, sampai nak pergi satu peringkat, guru kata awak kena dalam kaedah lain bersuluk atau berkhalawat, iaitu berzikir banyak-banyak. Tanya pasal apa pula? Kalau Tuhan tu satu, dia berserta nak berzikir dah. Ini sebab nak mencuci kaedah-kaedah yang tak best dulu. Awak nak ada reminder dalam diri awak, iaitu nafsu-nafsu yang baik akan berkata-kata. Setiap manusia ada perkataan dalam diri dia. Setiap hari. Ina dia boleh duduk dan dia mesti ada suara hati. Contoh nak buka puasa pun dia dah kata fikir, aku nak makan apa ni, apa semua. Dia ada benda yang nak, ada benda yang tak nak. Ada satu guide dalam diri dia. Itu sebab ada kalanya dia menyesal. Pasal apa ada menyesal pula? Kecewanya aku menyesal. Sebab diri baik tu dah bagi tahu dia tak ikut. Dia ikut diri yang tak best. So kaedah tasawuf ini adalah untuk mengenal suara yang tak baik, suara yang baik. Dan untuk mengenal pendengaran, penglihatan, pengetahuan
dan perasaan. Begitu juga pergerakan. Dan tutur kata. Dia untuk mengenal. Sebelum kita nak kata ke orang yang tak best, kita fikir kalau orang tu kata kat kita macam mana pula. Oh, tak mau. So, jangan kata. So, ini semua. Macam Jesus Christ cakap dalam Bible. If you don't want other people to judge you, you have to stop at first. Do not judge the others if you don't want others judge you. Dia kata begitu. Do not judge. Otherwise, every door is closed. So, hari ni kita ada pengajian tu. Bukan kat Kristian, bukan kat Buddha, bukan kat Hinduism. Kat Islam ada. Tapi tasawuf. Menjatuhkan ego. Ni kita nak beritahu ke orang kita ada ilmu. Guru saya ni. Saya mengaji di Arab. Saya mengaji ni. We don't give a damn about it, man. Sorry. Awak ingat di Malaysia guru tak ada ke yang sempoi? Sebenarnya yang sebenar-benar guru tu dia akan memperkenalkan guru kamu yang sebenar-benarnya. Selainnya hanya psycho. The way how to psycho the student je. Nak menunjuk, nak pecah minda dia atau nak membuat kata aku ni lah guru hang. Tak ada orang lain lah lagi hebat. Tetapi macam guru saya arwah, dia cakap saya ni menyampai saja. Rasulullah sendiri pun kerja dia menyampai. Tapi nak mengislamkan seseorang itu, Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab benda tu ada tertulis dalam surah Yunus ayat 99 dan ayat 100. So, kita selalu tak akan melampaui batas di dalam memberi kebenaran. Sebab kita akan introduce mereka bagaimana untuk bertemu guru yang mursyid. Guru yang mursyid tu adalah guru yang berserta dengan kamu dalam apa jua keadaan. Bukan guru yang sehari main kuih, sehari dia tak jumpa dia 2-3 minggu dia main pula, lepas tu dia balik rumah sana, rumah sini. Yang tu adalah penyampai, messenger. Tetapi master is you yourself. Sifu, you yourself. Itu dia kata, aku rahsia bagi insan dan insan itu rahsia bagiku. Jadi orang tak tahu. Orang tak tahu yang kutiupkan separuh nyawa aku ke dalam Adam tu. Mereka tak tahu. Itu sebabnya mengaji fiqh kena ada usul. Mengaji tasawuf pun kena ada usul. Mengaji usul pun kena ada usul pula. Usul tahqiq ke, usul tajalli ke, macam mana keberadaan yang ada itu. Awak nak usul kepada yang asal. Itu sebabnya tadi kita kupas. Asal tayar tu pokok getah. Asal kayu, tangga, dinding, tingkap rumah kayu ni semua adalah pokok palak atau pokok-pokok kayu. So asal sebenar-benar dari kamu ni siapa? So benda ni mereka kalau tak mengaji, mereka baliklah daripada Universiti Azhar sekalipun. Awak jadilah penasihat raja-raja ke agung ke kementerian sekalipun. Jadilah. Itu dah awak diangkat oleh manusia. Mana awak nak terang kat orang lain, saya ni adalah penceramah kepada datuk-datuk, tan-sri dan juga saya seorang penceramah daripada bawah naungan agung, bawah majlis Raja-Raja Melayu. I mean, you can tell for people who want to see the status. You go ahead. Sebab apa? Kita tahu barang siapa mengenal dirinya, kenallah Tuhannya. Sebab pembawakan makrifah lain, pembawakan tasawuf lain. Itu sebab dia ada dalam solat pun dia ada 3 kedudukan. Solatun da'imun, solatun khasyi'un dan solatun fa'ilun. Nampak? Mereka pukul rata sekali semua. Sedangkan Tuhan kata jangan kamu campur aduk. Batil dan hak. Kalau nak buat 5 waktu, boleh, tak ada masalah. Tapi kena lengkapkanlah. Yang aku duk cakap ni pasal aku tak boleh nak lengkapkan. Dan dia kata dalam surah Al-Isra ayat 36, jangan kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pengetahuan juga diambil kira. Jadi dia tak nampak. Dia tak nampak benda ni. Semayang ni wajib khusyuk dan tawaduk. Ada orang kena buat juga. Kalau orang tak khusyuk pun okey. Aku nak tanya satu. Kalau aku buat, aku pergi duduk sebelah hang, masuk masjid buat dengan hang. Kalau aku tak khusyuk, hang tak ada masalah. Aku ada masalah dengan Allah Ta'ala.
Bukan sebab aku ramai, baik semayang di rumah ke, semayang di dalam masjid ke. Keterangan Quran itu rukuk lah bersama orang-orang yang rukuk. Macam mana kalau kita duduk di rumah? Sebab awak tak kenal yang menggerakkan awak tu siapa. Awak tak kenal yang berserta yang hidup. Kalau tak ada tu, hang tak boleh bergerak. Seorang kena kenal. Ini sebab kalau kita bercakap dengan ustaz-ustaz luar ni, dia tak boleh nak letak tang mana pembicaraan kita. Dia kata mengarut lah. Tengok macam ustaz kami ni, sampai hati dia malam tu, kawan dia semua kalau berani jujur, mereka tahu lepas tak kau ajak pun, lepas cakap elok-elok dengan dia. Lepas kata pergilah mengaji mengenal Allah. Dia diam. Aku cakap lembut-lembut dengan dia. Aku kawan-kawan tahulah, aku suka melawak, aku suka bersenda, aku tak suka bergaduh-gaduh. Kalau orang tinggi suara kalau main nak bergaduh, aku tak minat benda tu. Tetapi itu dialah, kadang-kadang kita jujur, kita ikhlas, kita sakit. So di zaman kita dalam proses mengenal our own thought and emotion, our own feeling, kadang-kadang kita jadi macam terbergaduh, tersuara tinggi, tak apa, satu ketika dulu. Sekarang kita pelan tua, kita pelan sedang. Kita pelan sedang, tak perlulah bertengkar dengan orang ni. Faham? Tak perlu bertengkar orang yang memangnya nak menentang. Tak tahu keikhlasan kita yang kita ni nak mempertuhankan tak hanya Tuhan. Bukan nak mempertuhankan agama semata-mata. Agama banyak. Tadi mereka ni tak faham. Mereka tak faham. Tak faham satu, lepas tu tak mau pergi mengaji pula. Itulah jatuh hakikat bodoh sombong. Awak tak tahu, awak terus protes. Awak tak tahu, awak terus hentam. Sebab kalau dari sudut makrifah, yang solat tu zatullah, zatus solah. Mereka tak faham benda ni. Yang dikata dari segi yang luar pula, awak sebelum awak nak ni pun awak kata aku hadapkan wajahku ke wajahmu, awak cakap macam-macam yang awak sendiri pun tak tahu bagaimana kaedah ketetapan dia, penletakan dia, penatapkan dia, bagaimana nak mensyairkan syariat, bagaimana nak menzahirkan syariat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mereka tak tahu benda tu, mereka langgar. Maka dia jadi dalam agama yang ramai. Mereka ada right, mereka ada kumpulan, mereka ada bentuk-bentuk, mereka nak nampak yang ramai. Sedangkan dia kata kebanyakan mereka yang ada di atas muka bumi ini yang ramai adalah yang mudah disesatkan, yang bersangka-sangka dan mudah berdusta. Surah 6 ayat 2 ayat 116. Dan Allah Ta'ala juga tahu siapa yang dia nak pilih, siapa yang dia tak mau pilih. So mereka tak faham pengajian ilmu mengenal Allah ni wajib diajak dari budak-budak lagi. Supaya ada peringkat dia. Bila ada satu ustaz kata jangan belajar ilmu mengenal Allah tu, macam mana pula awak faham? Macam mana bila dia kata awaluddin ma'rifatullah? Awak tu ingat apa dia? Dia ada peringkat-peringkat dia nak urai. Kalau budak-budak urai dia macam ni. Kalau mai umur akhir balik urai dia macam ni. Jadi nak letak tu mereka tak tahu. Jangan kamu campur aduk batil dan hak ni, mengikut juga peringkat faham orang. Mengikut juga kaedah dari sudut mana dia melihat. Kalau dia orang fiqah, kita buka jalan fiqah. Terpaksa masuk hukum hakam. Apa yang membatalkan solat tu? Apa yang membuat solat tu diterima Allah? Kena masuk, tidak boleh tidak. Wajib harus mustahil. Tapi kalau orang nak mengaji usul tasawuf, kita kena buka lah kaedah-kaedah apa yang membatalkan dari sudut dalam diri dia. Bukanlah kata tai ada kat pungkok nak pi ambil semayang, nak cuci anggota, jubuk ada tai. Apa dia? Dah nampaklah dia tak waras. Itu dari segi luar. Ni dari segi tasawuf dalam pula. Dia kata khusyuk dan tawaduk. Jadi susahlah nak terang pada orang-orang yang nak menentang. Tak apalah. Satu hari dia pun tahulah. Sometimes we really think that we know each other till time is too late. Inilah yang berlaku, aku nampak. Sebab dalam Quran pun dah beri nasihat.
berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Mula dia kata jadilah pemaaf. Buatlah yang ma'ruf. Kita jalan terus je. Berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Dia habang dalam Quran tu. Kita kalau sedang benda-benda tu, kita tak ada masalah dengan pokok ni. Aku tak ada masalah. Tinggal dengan siapa kita nak sembang. Kalau kata ahli majlis yang panggil kita, tapi dalam tu semua Wahabi yang tolak sifat 20, yang tak setuju apa ni nafi isbat. So what is left there to talk? Wasting your time. Berpaling je lah. Mereka kira mereka benda tu. Aku dulu aku tak peduli. Selepas mereka ni gasak aku study. Tengok, oh macam ni ke puak ni. So, tak ada apa lah nak cakap dengan mereka. Jarambak kita move on. You move your way, I move my way. Lakum dinukum waliyadin. Pasal mereka nak hentam kita, mereka tak setuju dengan kita, mereka kayuh rendah satu Malaysia, hentam aku. Macam tu ke cara nak menyebar kebenaran? Kalau satu orang tu salah, awak pergi sembang dengan dia lah personally. Dah awak rasa dia salah. Kenapa apa yang awak rasa tu awak pergi sebar kat semua orang? You try to corrupts the other people. You corrupts our other mind and thought and emotion. Atas kerana hang tak setuju dengan dia, hang pergi cerita kat orang ramai. Macam tu lah. Macam tu lah. Macam tu lah Islam. Hang kalau tak setuju dengan dia, hang main sembang dengan dia elok. Aku sebelum ni, aku bercerita bab fiqah ni, kes anak hilang dalam balai tu. Ustaz-ustaz fiqah, ahli tertinggi Mahkamah Syariah, 14 orang tu, apa mereka buat? Mereka buat kat aku. Nak kata saja-saja aku nak hantam Ustaz Kamili, tak nak hantam Ustaz Mazhar, aku tak pernah buat. 10 tahun dah aku sembang dalam YouTube. Tetapi bila mereka hantam aku, pada syariatnya, kalakkan yang ramai, aku bercakap balik lah. Tetapi itulah, Quran dah sebut, mereka akan memahaminya dengan sedikit masa lagi. Tinggal lagi itulah. Nak jadi ego, tak jadi ego, tak terpulang lah. Kalau Ustaz lain bercakap, hampa pandai tak berani hentam. Kalau aku hampa duduk, hampa tak bercakap apa pun, duduk esok hampa olah. Macam mana? Macam mana jadi macam tu? Hampa ada title kot. Doktor lah, PhD lah, degree lah, diplom lah. What's going on? Okey lah. Mereka tak tahu, mereka mengaji dengan guru-guru mereka di sana, mereka tinggal di sana, mereka balik, mereka bawa ilmu saja, mereka tak bawa guru. Guru yang mursyid, dia sentiasa berserta. Sebab dia akan beri nasihat-nasihat yang indah, mengikut suasana dan situasi dan masa ke semasa. Bermakna dia berserta. Itu sebab dia kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan aku lebih dekat daripada orang Amreh ni, dia kata. Akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Surah Qaf, ada ayat 16 tu. Lepas tu surah Al-Hadid ayat 3. Dia selalu nak teka macam mana, Habib. Habib kuat, dia kata, oh ni ayat ni hanya Allah Ta'ala yang faham. Kenal lah Allah Ta'ala lu. Dia tak kenal, macam mana nak selotok? Macam mana nak bersoal? Macam mana nak duduk bertanya? It's simple. Simple, very simple. Even children, budak kecil pun boleh tahu. Nak pergi mengadu, budak ni pukul dia, nak pergi mengadu dekat mak pak budak tu, budak yang kena pukul ni kena kenal mak pak budak yang pukul dia tu. Simple as that. Kalau dia tak kenal, susah. Dia kena cari, nak pergi abang, makcik, anak makcik pukul saya. Dia kena pergi cari. Kalau makcik kata, makcik kahwin dekat 25 tahun lah. Mana ada anak seorang pun. Mampu. So, kena kenal. Itu bezanya orang yang tahu dan orang yang kenal. Okeylah, sembang panjang lah ni. Baik, selamatlah. Selamat.